Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala lanjutkan usia kita, beri kesihatan, beri kemampuan untuk sama-sama hadir ke rumahnya, berikan salat subuh berjemaah dan seterusnya mengambil sedikit masa yang ada ini untuk dimanfaatkan dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan majlis ilmu ataupun tazkirah yang kita sampaikan ini menjadi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya bila pakai jembatan ini saya cuma nampak dekat, jauh saya terlalu, saya akan turun bawah sikit. Kita ni nampak kebanyakannya bakal jenazah. Bukan semua orang bakal jenazah, tapi bakal yang hampir. Kebanyakan daripada kita ni sedang menghitung hari dan menggandakan persiapan, dan mungkin ramai di antara kita sudah pasrah, ya kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagai satu ketetapan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala buat kita ini daripada tanah dan dia akan dibalikkan ke tanah juga. Kita semua buat daripada tanah, tuan. Ialah bapa pertama kita Adam alaihissalam dibuat daripada tanah. Tapi semasa berlaku hubungan suami isteri ataupun hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan, bila masuk saja benih ke dalam rahim seorang wanita, maka dimasukkan unsur tanah kejadian kita itu. Maka di mana kita meninggal, di mana kita dikebumikan, maka disitulah sebenarnya tanah kejadian kita. Karena itulah dikatakan tidak ada kelebihan yang lebih utama bagi dua orang sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, melainkan tanah kejadian mereka itu sama dengan tanah Rasulullah SAW, dan mereka disemadikan di tempat yang sama, sebelah menyebelah. Baik, jadi mahu tidak mahu kita akan kembali kepada kejadian asal kita, masuk ke dalam tanah juga, tenggelam dalam laut ke, dimakan binatang buas ke, terbakar sampai jadi arang sekalipun, akhirnya ke tanah juga. Tak dikebumikan pun ke tanah juga. Nabi Muhammad tekan terawa wal udara. Jadi oleh kerana itu sama-sama kita bermuhasabah bila kita dah kembali ke tanah nanti, apakah riwayat kita itu habis ataupun kita sedang lagi menjalani episod kehidupan kita daripada satu fasa ke satu fasa. Bila saja kita meninggal dunia, maka orang pun uruskan jenazah kita, dimandikan kita, dikafankan kita, disolatkan kita, dan dikebumikan kita. Empat perkara yang wajib kecuali untuk orang syahid ma'arakah, mesti kena buat yang ni, tak buat tak sah. Iaitulah mesti kena mandikan, mesti kena kafankan, mesti disolatkan, dan mesti disemadikan, ditanam di kubur. Bila saja kita ditanam, disemadikan dalam kubur kita, maka bermula episod baru pula.
kita masuk ke dalam satu alam yang namanya alam barzakh. Barzakh itu berpisah di antara alam dunia dan alam akhirat. Maka apabila kita masuk ke alam barzakh itu, apa yang kita buat, tubuh kita pergi ke situ, apakah sempurna sebagaimana sekarang? Mungkin masa masuk dalam kubur itu sempurna tubuhnya, ada yang masuk hancur berkecai, ada yang masuk sebahagian sempurna, sebahagian tidak sempurna. Maka dengan keadaan tubuh yang berbagai, manusia masuk ke dalam kubur itu, bagaimana pula deria, akal fikiran dan ingatannya. Maka dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Dunya, itu juga oleh Imam Al-Bahari, menceritakan tentang apa yang Rasulullah SAW tanya kepada Umar. Bukan tanya tu nak tahu, tanya tu nak tes, nak tahu macam mana Umar jawab. Maka Nabi SAW sabda kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Umar, kaifa bika idza anta mitta? Fantalaqa bika qaumuka faqasu laka salasata azrum fi zira'in wa shibr. ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف يجران أشعارهما وبحسد القبر بأنيابهما فتلتلاك وترتراك كيف بك عند ذلك يا عمر؟ فقال عمر ويكون معي مثل عقلي الآن؟ قال نعم. قال إذن أكفيكهما. Apa maksudnya? Nabi tanya Sayyidina Umar, wahai Umar, macam mana keadaan kamu nanti bila kamu dah mati? Orang bawa kamu ke kubur, kemudian orang kaum kamu atau kerabat kamu, orang jeli kamu bawa kamu ke kubur, mereka pun ukurlah nak buat kubur tu 3 hasta kali 1 hasta sedekal, lebih kuranglah ukuran keluasan itu. Kemudian mereka kembali, bila dah ukur dah kubur semua, itu digali semua balik. Maka mereka memandikan kamu, mereka kafankan kamu, mereka masukkan harum-haruman jenazah dan semuanya. Kemudian mereka tanggung kamu, pikul kamu sehingga mereka masukkan kamu ke dalam kubur. Kemudian mereka ratakan tanah di atas kamu, disemadikan. Maka kamu pun disemadikan, dikebumikan. Bila saja mereka balik, idza sarafu anka ataka fatana al-qabr. Maka datanglah kepada kamu 2 malaikat yang kejadian nak tes, menguji dalam kubur. Munkarun wa nakir, munkar dan nakir. Aswatuhuma karra'dil qasif, suara akan bagaikan halilintar. Pandangan mereka bagaikan kilat yang menyambar, menarik bulu-bulu pada tubuh mereka, menggali kubur itu dengan taring mereka. Maka bagaimanakah keadaan kamu pada ketika itu Umar? Nabi tanya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar jawab, tanya balik kepada Nabi, wa yakuna min misla aqli al-an. Waktu itu akal saya macam sekarang juga kah wahai Rasulullah? Akal saya macam sekarang juga kah? Maka jawab Nabi, na'am, betul, macam sekarang. Maknanya badan hancurkah, sempurnakah akal macam itu dia. Maka kata Sayyidina Umar, izan nakfikahuma. Kata Sayyidina Umar, kalau begitu saya akan selesaikan mereka berdua. Tuan-tuan mau dijawab itu lah. Saya tak mau nak jawab itu lah. Orang begitu malaikat mungkar dan nakir. Namanya mungkar, nakir. Mungkar itu dia berkata kita mungkar diingkari, dibantahi. Pasal sifat fizikalnya itu sangat ganjil dan sangat pelik dan menggerunkan. Sebab itu sebagai ulama menyebutkan itu munasabah, namanya mungkar itu. Maka kita Sayyidina Umar, tak apalah, saya akan, kalau dah akal saya macam sekarang,
waktu itu masuk, maka macam sekarang saya akan bereskan, selesaikan. Baik. Nak beritahu apa? Nak beritahunya di sini, bila kita masuk dalam kubur, akal kita masih berfungsi. Satu. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya daripada Anas bin Malik, radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-'abdu idza qudi'a fi qabrihi wa tuliya." Dalam riwayat lain menyebutkan wa tawalla man ashabu. Wa tuliya wa zahaba ashabu hatta innahu la yasma'u qur'ani alihim. Atahu malakani faqadahu fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajul ila akhir hadis banyak. Jadi Nabi SAW itu bila seorang hamba itu dimasukkan ke dalam kuburnya, kemudian para sahabatnya, kaum kerabat, orang-orang yang mengiriminya ke kubur itu telah beredar pergi, innahu la yasma'u qur'ani malihim. Dia dengar bunyi kasut mereka ataupun sandal atau selimut mereka. Dia dengar bunyi tapak kasut mereka itu. Datanglah dua malaikat kepadanya, fa'aqa'adahu, lalu mereka mendudukkannya. Lalu mereka berkata kepadanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Apa yang kamu nak katakan tentang lelaki ini? Baik, saya tak akan syarah lagi, saya sebut satu-satu. Nah, cerita di sini dalam hadis ini ceritanya apa? Tadi Sayyidina Umar, hadis Sayyidina Umar tadi dia kata, akal saya macam biasa? Ya, Nabi kata akal kamu macam biasa. Yang ni hadis ni dengar tak dalam kubur? Dia dengar. Dia dengar bunyi tapak kasut orang yang hantar nak balik ke rumah masing-masing. Kuatnya dari dia sampaikan dia boleh mendengar bunyi tapak kasut kita, dan kita yang berjalan dan pun tak dengar bunyi tapak kasut kita. Baik. Ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim menceritakan tentang kisah dalam peperangan Badar. So dalam peperangan Badar itu, kita sedia maklum peperangan pertama dalam Islam, tentera Islam menang melawan tentera musyrikin daripada Mekah yang 100,000 orang itu. Lalu di kalangan para petualang, saya tak sebutlah pahlawan sebab musyrikin kita sebut petualang, anak disebut kenalan. Para petualang ataupun pemimpin Quraisy ataupun mereka terkorban dan kalangan orang musyrikin itu, ada 24 orang daripada para petualang Quraisy itu, mereka itu dicampakkan ke dalam telaga biru di Badar, lalu ditimbus, dikebumikan. Dalam hadis ini dia menyebutkan aqama bil urub bil hansar salasa layal. Nabi SAW kana idza dhahara ala qaum, apabila Nabi SAW biasanya dalam peperangan kalau menang, baginda akan tunggu di medan itu 3 hari. Baginda akan tunggu di medan itu 3 hari. So bila hari ketiga barulah balik. Maka diberitahu, falamma kana bi badril yaum salis amara bi rahilatihi fajudat 'alaiha rahluha. Bila masuk hari ketiga, Nabi pun merintahkan suruh persiapkan kenderaannya, binatang tunggangannya. Maka Nabi pun menunggang binatang tunggangannya, kemudian berjalan, wa taba'ahu ashabuhu. Sahabat Nabi pun ikut Nabi. Kata sahabat Nabi, mana yang talibu illa li ba'di hajatihi. Mungkin Nabi ada kerja ni kan. Nabi tak beritahu kan Nabi mana. Kan? So Nabi pun naik dia bertunggangan, tak beritahu lah unta ke, kalau dia ke unta. Barangkali saya tak pasti itu disebut binatang tunggangannya. Baik, sehinggalah Nabi sampai kepada telaga biru tempat dikebumikan para musyrikin yang terkorban tadi. Maka Nabi pun menyeru faja'ala yunadihim bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Nabi SAW panggil mereka dengan nama mereka dan nama bapa-bapa mereka. Hai si fulan bin si fulan, hai si fulan bin si fulan. Nabi panggil, hai. Di antara mereka itu seperti Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, di antara yang terkorban dalam peperangan Badar itu. Nabi sebut nama mereka satu-satu beserta dengan nama bapa mereka. Hai si fulan bin si fulan.
Aisurukum annakum ata'tumullah wa rasulah. Sukakah kamu andai kata alangkah baiknya kalau kamu dulu taat kepada Allah dan Rasulnya. So Nabi cakap dengan mereka yang dah mati dalam kubur itu. Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Nabi kata kami betul-betul dapati benar apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Fa hal wajadtum ma wa'adana rabbukum haqqan? Apakah kamu dapati yang Tuhan janjikan kepada kamu itu benar? Tak jawablah Nabi cakap kepada mereka. Umar radhiyallahu anhu yang ketika itu juga turut sama menyusul mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, ma tukallimu min ajsadillah arwahalaha?" Wahai Rasulullah, apa pasal Tuhan hamba bercakap dengan tubuh-tubuh yang dah tak bernyawa lagi? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammad biyadihi ma antum bi asma' lima aqulu minhum." Nabi SAW bersabda, demi jiwa Muhammad yang berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kamu yang lebih kuat pendengaran daripada mereka. Maknanya Nabi nak beritahu mereka lebih kuat pendengaran berbanding kita yang masih hidup. So 3 hadis ini Sayyidina Umar tanya Nabi, akal aku macam tu lagi kah? Nabi kata, ya akal kamu macam tu. Satu hadis lagi, mayat itu dengar bunyi tapak kasut orang yang mengiringi yang patah balik. Dan hadis ini Nabi bercakap dengan orang yang telah boleh timbul segala kubur daripada kalangan para musyrikin yang tersebar di perang Badar itu, menunjukkan bahawasanya kita sedar dan kita tahu apa yang berlaku di sekitar kubur kita apabila orang datang ke kubur. So, kalau begitu, maknanya bila saja kita meninggal dunia, kita dikebumikan, maka kalau ada orang bercakap di sekitar kubur itu, maka kita dapat mendengarnya. Logiknya begitulah, apakah semua mendengar? Takkan orang bercakap tadi kan? Dan Nabi sendiri pun bercakap. Maka itu poin yang pertama saya nak beritahu tentang dariah, tentang akal fikiran, tentang kesedaran kepekaan mayat di dalam kubur. So isu ni apa? Isu ni adalah apabila kita mati, kebanyakan di tempat kita, kalau dahulu boleh kita ambil keseluruhannya, sekarang ni ada dua trend. Apa yang dilakukan apabila telah dikebumikan jenazah itu? Maka kita baca talqin. Betul, baca talqin. So bila kita baca talqin kepada si mayat itu, talqin itu tujuannya untuk apa? Talqin itu tujuannya untuk mengingatkan si mati yang ada dalam kubur itu, itulah syahadah la ilaha illallah. Syahadah tentang bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahawa perkara lain yang kita peringatkan kepada si mati. Baik. Maka tentang isu talqin ini, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, macam mana bentuk talqin? Bentuk talqin itu macam mana? Bentuk talqin itu seperti yang disebutkan oleh ulama-ulama dalam kitab TK. Kita nak beramal sesuatu ini berkaitan dengan hukum hakam ini, kita mengaji dalam kitab PK. Bukan kita ambil butuh sikit ke petik sini, pendapat sikit, orang ni kata begini, orang ni kata begini. Maka sumber kita belajar semayang ni kita ambil daripada mana? Semua kita ambil daripada kitab PK. Karena fuqaha lah, mereka itulah yang berperanan untuk menyusun hal-hal yang berhubungan dengan hukum hakam amali yang kita amalkan itu. Baik, dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sebut cara talqin itu macam mana. Kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, wa yustahabu an yulaqqana al-mayyit ba'da dafni. Mustahab ini dimaksudkan dalam arti sunat, disunatkan bahawa ditalqinkan mayat selepas daripada dikebumikan. Wa yuqalu, macam mana caranya? Maka dikatakan, ya Abdallah, wahai hamba Allah, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya syahadatan la ilaha illallah. Panjang, saya tak nak baca panjang, saya nak terjemah ya sebab masa kita satu. Baik. Wahai hamba Allah, ingatlah kesaksian yang kamu keluar dari dunia ini, iaitu kesaksian
bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, bahawa syurga itu benar, neraka itu benar, dibangkitkan itu benar, hari kiamat pasti akan datang tanpa keraguan. Allah akan membangkitkan mereka yang di dalam kubur, bahawa engkau redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, Al-Quran sebagai imam, Ka'bah sebagai qiblat, dan orang-orang mukmin sebagai saudara, dan seterusnya lah. Saya petik sebahagian daripada apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin berkaitan dengan talqin. Maka Imam Nawawi kata disunatkan. Baik, kita tengok pula kepada pandangan dalam mazhab yang lain. Dalam mazhab Hanafi, dalam kitab Hasyat Ibn Abidin menyebutkan amma inda ahli sunnah wal jamaah fal hadis laqinu mautakum la ilaha illallah ma'mulun ala haqiqatihi. Jadi Ibn Abidin dalam kitab fiqh mazhab Hanafi menyebutkan menurut ahli sunnah wal jamaah hadis yang menyebutkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Nabi pernah menyebutkan laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan kepada orang mati jauh itu la ilaha illallah. Maka Nabi sebut orang mati. Maka sebagian ulama memahamkan maksud orang mati itu ialah orang yang hampir mati. Tapi perkataan itu ialah orang mati. Perkataan itu oleh Nabi ialah orang mati. Maka kata Ibn Abidin, dia boleh dipahami secara hakikat, secara literalnya boleh dipahami sebab Nabi sebut orang mati. Maka dipahami di situ, talqinkan kepada orang yang telah mati boleh dipahami, talqinkan kepada orang yang hampir mati boleh dipahami itu. Kemudian pengarang mengatakan jangan dilarang melakukan talqin selepas pengkebumian kerana ia tidak ada mudarat padanya, malah padanya ada manfaat untuk si mati, kerana si mati dapat dihilangkan kesepiannya dengan menyebutkan apa yang datang dalam masa itu dalam kitab fiqh mazhab Hanafi. Baik, dalam mazhab Maliki, dalam kitab Mawahibul Jalil Syarh Mukhtasar Khalil, pengarang kitab Mawahibul Jalil dalam kitab fiqh mazhab Maliki menukilkan daripada Imam Ibn Arabi Al-Maliki keterangan seperti berikut. Idza udkhila al-mayt qabrahu yustahabbu talqinuhu fi tilka as-sa'ah. Bila saja dimasukkan mayat dalam kuburnya, disunatkan talqinkan pada ketika itu apabila itu telah disemadikan. Maka disunatkan mentalqinnya pada saat itu, dan ia adalah perbuatan ahli Madinah dan orang saleh di kalangan manusia terbaik. Kitab Mawahibul Jalil jilid 2 halaman 238. Seterusnya dalam mazhab Syafi'i tadi saya sebut Rawdatul Talibin dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, Imam Nawawi sebutkan lagi disunatkan mentalqinkan mayat. Selesai itu saya tak ulang balik lah sebab tadi dah sebut dah Imam Nawawi. Kemudian dalam mazhab Hambali, dalam kitab Al-Insaf fi Ma'rifatir Rajih min al-Khilaf, Imam Al-Mardawi Al-Hambali menyebutkan faedah yustahabbu talqinul mayit ba'da dafnihi. Faedah disunatkan, mustahab itu dipahami dengan maksud sunat, talqinkan mayat ba'da dafnihi inda aksaril ashab, menurut kebanyakan para ulama mereka. Maknanya di kalangan ulama mereka dalam mazhab Hambali sebagai besar ketika disunatkan, ada lagi pendapat yang mengatakan sebaliknya. Maka ada yang mengatakan harus, makruh dan sebagainya. Dan berkata Syekh Taqiyuddin, siapakah Syekh Taqiyuddin? Itulah Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Beliau adalah ulama dalam mazhab Hambali. Beliau kata mentalqinkan mayat selepas pengkemudiannya adalah harus. Dia pandangan dia tak harus. Jadi harus atau sunat atau harus pun tak masuklah dalam perkara yang dilarang, harus boleh dia buat. Menurut Imam Ahmad, dia dinukilkan, dia kata harus menurut Imam Ahmad dan sebagian ashab kita, jadi sebagian daripada ulama kita tu dia merujuk kepada ulama mazhab Hambali. Maka apa pandangan pribadi Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala? Maka katanya pendapat yang mengatakan harus, waqala al-ibahatu a'dalul aqwal. Pendapat yang mengatakan harus itu maknanya boleh. Boleh je lah kan. Dia sunat ni boleh buat dapat pahala lagi kan. Harus ni buat tak buat tak buat lah kan. Kalau makruh ni tinggal dapat pahala, ni harus sama saja, harus
Maka Imam Ibn Taymiyah dia pilih pendapat yang mengatakan harus. Okay. Kemudian Amr bin Al-As, baik. Orang kita bila mereka buat talqin di kubur ni, apa sandarannya? Sandarannya masuk kitab fiqh lah. Kita memang ambil hukum ni daripada mana? Daripada kitab fiqh. Kita mengaji bab solat sampai ke usia kita sekarang yang kita faham solat ni daripada mana? Daripada kitab fiqh lah. Itulah sumber kita belajar hukum-hukum amali. Maka Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Al-Qayyim murid kepada Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang talqin ini, dan dia menyebutkan tentang hadis Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Al-Tabarani tentang hadis tentang talqin ini dalam kitab Ar-Ruh, Baik, apa hadis Umamah Al-Bahili ini? Maka hadis Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat Nabi SAW, dia menyebutkan, "Iza ana mitu fasna'u bi kama amarna Rasulullah SAW." Saya tak membaca panjang, saya ambil terjemahannya dulu. Terjemahannya terus. Dia kata, Abu Umamah Al-Bahili berkata, "Apabila aku mati, berlakukanlah kepadaku seperti mana yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kami melakukan kepada jenazah-jenazah kami." Rasulullah SAW menintahkan kami dengan sabdanya, "Apabila seorang daripada saudara kamu mati, lalu kamu pun meratakan tanah di atas kuburnya, maka bangunlah seorang daripada kamu di kepala kuburnya, kemudian katalah, wahai fulan bin fulana." Fulan itu lagi, fulana itu perempuan, maknanya bin kepada ibunya. Maka sesungguhnya dia mendengarnya tetapi tidak menjawabnya. Kemudian berkata, wahai fulan bin fulana, maka dia bangun duduk. Kemudian berkata, wahai fulan bin fulana, maka sesungguhnya mayat itu berkata, bimbinglah aku, semoga Allah merahmatimu. Tetapi kalian tidak menyadarinya. Maka katalah, ingatlah kesaksian yang kamu keluar, sama macam Imam Nawawi sebut dalam kitab Rawdah tadi. Ingatlah kesaksian yang kamu keluar dari dunia ini, iaitu kesaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Bahawa engkau redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, dan Al-Quran sebagai imam. Maka Munkar dan Nakir masing-masing memegang tangan rakannya. Saya berkata, marilah kita pergi kepada orang yang telah diajar berhujah. Maka Allah yang menjadi penghujah menjawab kedua-duanya. Allah mengajar yang menjawab soalan dua mereka itu. Baik, hadis ini riwayat Al-Tabarani. Tentang hal hadis ini memang ada khilaf dengan ulama tentang statusnya. Ada yang menghasankannya dan ada yang mendhaifkannya. Mungkin majoriti mengatakan dia adalah sebagai hadis dhaif. Tapi cara fuqaha memahami tak sama macam mana kita faham. Sebut dhaif itu bakul sampahkan. Fuqaha masih mengambil sebab apa? Masih ada sokongan daripada hadis-hadis yang lain. Jadi mereka tidak membangkul sampahkan begitu sahaja. Oleh kerana itulah mereka mengistimewakan hukum itu, karena satu, hadis ini menyebutkan tentang diajarkan supaya mentalqin yang dalam kubur, sebut simpulan bin simpulana. Kemudian disebutkan tentang malaikat yang akan datang untuk menanyakan dalam kubur itu, sebagaimana yang kita biasa diamalkan oleh orang kita. Katakanlah hadis ini dhaif sekalipun, tetapi ia masih dipegangi oleh sebagian besar fuqaha dalam hal fadilat amal. Apatah lagi ia disokong oleh hadis-hadis lain yang sahih, walaupun tidak disebutkan secara jelas. Di antara hadis yang sahihnya seperti dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya menyebutkan tentang Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini seorang sahabat Nabi SAW. Dia orang yang membuka Mesir. Ketika mana dia dalam fisyaqil maut, di dalam sahih Muslim, ketika mana dia sedang menghadapi sakit matinya, fabaka tawilan wa hawala wajhahu ila al-jidar. Dia ketika itu dia menangis dan dia mengalihkan pandangnya ke dinding, dan banyak ceritanya di ujungnya disebut, fa iza ana mitu fala tusibni na'ihatan wala nar. Bila aku mati nanti, jangan kamu irikan, jangan beri ada wanita-wanita yang meratap, jangan ada bau api dan sebagainya. Apabila kalian telah mengkubumikan aku, fa iza dafantumuni fasunnu alayya turaba sana.
bila kamu kebumikan aku, timbuskan tanah ke atasku dengan cermat. Kemudian summa aqim haula qabri qadra ma tunharul jazur. Tunggulah di kubur aku sekadar lama masa disembelih unta, kemudian sehingga dapat dibahagi-bahagikan dagingnya. Dia suruh kaum kerabat dia tunggu di kubur dia dahulu. Ini sahabat Nabi. Apa sebabnya? Dia kata di ujung tu, hatta asta'nisa bikum wa anzuru ma za yuraji'u rusula rabbi, supaya aku dapat menghilangkan kesepian aku dengan sebab kamu ada itu, dengan sebab adanya kamu, dan aku dapat mengetahui apa yang akan aku jawab kepada utusan Tuhanku. Dia tak beritahu lah, nanti baca talqin, sebutkan dia sebulan-sebulan gini, dia tak beritahu. Cuma dia sebut begitu, dia sebut supaya aku dapat tahu apa yang aku akan jawab kepada utusan Tuhanku. Dan hadis ini sahih, maka dia menjadi penguat kepada hadis-hadis hadis Abu Umamah Al-Bahili yang sebahagian mengatakan dhaif itu cara fuqaha istimbakan. Mereka tidak pegang satu sahih dhaif wa man tasabbah ulta, dan ada sokongan-sokongan yang lain. Baik, maka apabila dimasukkan mayat ke dalam kubur itu, maka itu hakikat yang terjadi. Kata Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, nak sebut cerita ni untuk ambil iktibar, bukan nak hujah, nak ambil iktibar. Ibnu Qayyim ni ulama besar, murid kepada Imam Ibn Taymiyah, dia masukkan dalam kitab Ar-Ruhnya satu cerita. Cerita tu cerita apa? Bukan hadis Nabi, tapi cerita untuk ambil iktibar. Katanya, qala Syubaib bin Syaibah, seorang yang bernama Syubaib bin Syaibah. Syubaib bin Syaibah ni kalau tak silap dalam jarian saya itu, dia di zaman Ibn Sirin. Dia seorang yang orang ahli agama, tapi tidaklah masuk dalam ulama-ulama besar yang ada kitab dan sebagainya, dikenali pada zaman itu. Dia kata, awsat li ummi inda mautiha. Syubaib bin Syaibah ni, dia beritahu mak aku pesan atau wasiat dekat dia dah mati. Dia wasiat begini, ya bunayya idza dafantani faqum manda qabri, bila kamu dah kebumikan aku nanti, maka bangun dekat kuburku, wa qul, dan katalah, ya umma Syubaib quli la ilaha illallah, wahai ummu Syubaib, katakanlah la ilaha illallah. Falamma dafantuha qumtu inda qabriha faqultu, kata Syubaib, bila aku kebumikan mak aku pun laksanakan apa yang mak aku wasiatkan tu. Maka aku pun berdiri di kuburnya dan aku kata, wahai ummu Syubaib, katakanlah la ilaha illallah. Kemudian aku kembali. Falamma kana minal lail rahaituha fin naum, malamnya aku bermimpi. Sebagian orang dia allergic mimpi kan. Nah, ini cerita untuk mengiktibar. Bukan saya masukkan, Ibnu Qayyim masukkan cerita ini. Malamnya aku bermimpi. Kata apa? Dia kata, faqalat ya bunay, hai anakku, kintu an uhlak, hampir-hampir aku binasa. Hampir-hampir aku binasa, laula an tudarikni la ilaha illallah. Kalau tidak disebabkan engkau memperingatkan aku tentang la ilaha illallah. Faqad hafizta wasiyati ya bunayya, pada sungguh engkau menjalankan wasiat aku wahai anakku. Baik. Jadi Syubaib bin Syaibah ni namanya Syubaib bin Syaibah bin Abdullah At-Tamimi, seorang khatib di Basrah pada zaman Abbasiyah. Dia wafat pada tahun 170 Hijrah. Jadi Ibnu Qayyim ceritakan apa yang berlaku kepada Syubaib ini. Ini bukan untuk jadikan hujah dan dalil, ini boleh ambil iktibar, untuk ambil iktibar kan. Dalam hadis Nabi pun ada beritahu kan, mimpi orang mukmin itu sebahagian daripada satu juzuk daripada 46 juzuk kenabian. Tapi dia bukan dijadikan dalil untuk hukum hakam, tapi untuk ambil iktibar, kita boleh ambil iktibar. Apa ceritanya? Ceritanya, maknanya apa yang dilalui oleh Syubaib yang dia cerita tentang dia dalam kubur itu, dia mimpi saja, dia mimpi. Maka dia kata, hampir-hampir aku binasa, tak boleh nak jawab, terlupa lah kan, kebingungan, jadi hilang punca. Tiba-tiba anak yang kira di kubur beritahu, ma, ingatlah ilallah ma. Ingatlah kata nasib baik, ingat nasib baik. Dia tak kata nasib baik lah, saya lah sebut tu kan. Jadi
Apa kesimpulan yang saya nak buatnya? Kesimpulannya yang saya nak buatnya ialah tentang hukum membaca talqin di kubur itu. Kalau ada sebagai orang mengatakan ini perkara yang tak ada asas dan semua macam-macam lain, kita beritahu bahawasanya inilah yang kita amalkan, yang diambil daripada istimbat para ulama dalam empat mazhab tentang membaca talqin di kubur itu, kan? Paling tinggi pun kalaupun ada di kalangan ulama yang menjadi idola ataupun menjadi ikutan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita, Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dia pun kata harus. Maka yang selain dari itu dalam 3 mazhab termasuk sebagai ulama Hambali mengatakan disunatkan mentalqinkan mayat itu. Kalau kita tanya diri kita, wahai saya dan tuan-tuan bakal jenazah, kita sedang mengira hari. So bila kita masuk dalam kubur kita, anak kita, saudara mara kita, mereka nak talqin kita ke tak nak talqin, itu kita lah yang boleh pesan masa kita hayat kita ni, terserah pada kita. Dari sudut hukumnya dia tak wajib, nak buat, tak buat pun tak dosa. Cumanya bila kita masuk dalam kubur, akal fikiran kita macam tu, deria kita macam tu, dan kalau begitu, apakah tidak ada kemungkinan bahawasanya sebagaimana kita di alam dunia ini, kita melalui saat-saat sekejap ingat, sekejap lupa, sekejap bingung, sekejap kebingungan, semua itu boleh berlaku di alam kubur itu. Kita masuk bilik temu duga, dah prepare dah apa dia punya silibus yang ditanyakan tu, semua dah prepare dah jawapan-jawapan. Soalan ni kemungkinan akan tanya, kemungkinan akan tanya. Ditanya memang soalan tu mudah semua. Tiba-tiba hilang punca. Laku dah. Ada kadang-kadang laku hilang punca. Soalan tu mudah ya, bila tu mudah hilang punca. Bila hilang punca soalan tu mudah aja. Tak semestinya soalan mudah. Bila dah hilang punca dia lah. Kerana tu kan hukum orang itu mudah tu dia beri gelu sikit kan, Allah boleh teringat kan. Jadi bila ada memberi keluh atau apa tak lagi kalau memang bantu kita dengan jawapan, maka kembali balik. Itu semua adalah sebab Allah Subhanahu Taala nak berikan subur ataupun ketetapan kepada seseorang hamba itu boleh jawab ataupun tidak boleh jawab. Semua itu masuk dalam sebab musabab. Betul lah kita kata bukanlah kita ni amal kita sebagai orang kita, amal kita kalau kita ni amal bagus insya-Allah kan. Tapi kita pun tak tahu macam mana amal kita ni bagus ke tak bagus, sebab dia bagaimana cara kita Allah Ta'ala memberikan ketetapan kepada kita tak tahu. Jadi oleh kerana itu terserahlah kepada kita bagaimana kita nak jenazah kita diuruskan bila kita masuk dalam kubur nanti. Saya sendiri tuan-tuan, saya pesan, saya wasiat kepada anak saya, kalau saya mati baca talqin. Saya lah kan, kalau tuan-tuan terserahlah, kita orang dia wasiat, jangan talqinkan saya. Sebab dia ada pandangan tertentu yang dia ikut, terserah kan. Saya sendiri berdasarkan kepada keterangan para ulama dalam empat mazhab dan apa yang diceritakan itu kita ambil iktibar dari Ibn Qayyim itu, maka saya sendiri merasakan bahwasanya saya perlu ditalqinkan, walaupun saya rasa saya dah hafal dah semua bab-bab tu dah tu, perlu ditalqinkan. Tuan-tuan terserah kan. Baik, kemudian ada sikit belum syuruh lagi kan. Syuruh sekarang ni berubah. Syuruh 17 lagi sebenarnya lagi 9 lagi syuruh. Tuan-tuan, satu keadaan sekarang ini sebahagian daripada manusia sekarang ni mereka tidak mentalqinkan, tetapi dibuat tazkirah di kubur. So tazkirah di kubur ini macam mana pula? Saya tak kata tak boleh dan tak kata talqin boleh, tazkirah boleh, ikut siapa nak buat, terserah. Cumanya talqin untuk orang mati, tazkirah untuk orang hidup. Itu yang buatnya di situ. Tazkirah itu mak dia bicarakan orang hidup pun, kalau orang mati dia bicarakan untuk orang yang sudah hidup kan. Kalau untuk orang mati dia perlu yang lain kan. Baik, salah kan? Tak salah. Apa asasnya orang buat tazkirah ni? Wallahu a'lam. Saya pun tak tahu. Tengok tiba-tiba jadi satu trend lah sekarang ni. Orang baca tazkirah syarah di kubur. Wallahu a'lam. Tapi kemungkinan berdasarkan kepada satu hadis Al-Bara bin Azib
hadis yang panjang. Nabi ceritakan tentang perjalanan roh. Hadis sahih Al-Bara bin Azib, dia cerita Nabi SAW keluar untuk mengiringi jenazah seorang Haji Ansar. Bila sampai di kubur, maka Nabi SAW dalam hadis itu menyebutkan walamma yulhad, mayat itu belum lagi dikebumikan. Disebutkan begini, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin min al-ansar fantahayna ila al-qabri walamma yulhad. Kami keluar bersama Nabi untuk mengiringi jenazah seorang lagi Ansar. Bila kami sampai ke kubur, rupanya mayat belum dikebumikan, belum lagi dikebumikan. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk, maka kami pun duduk. Wajalasna haulahu ka'annahu ala ru'usina at-tayr. Kami pun duduk seolah-olah di atas kepala kami ada burung yang hinggap, dan cerita khusyuknya mereka sampai tak bergerak, sampai burung pun tak sangka kata tu orang bila mereka dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mendongak ke atas, tengok ke bawah. Pada tangan Nabi ada satu batang ranting dan Nabi mengus-ngus di bumi. Kemudian Nabi bagi tahu, mintalah perlindungan, ista'izu billahi min azabil qabri, mintalah perlindungan Allah daripada azab kubur sebanyak 2 kali ataupun 3 kali. Kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada azab kubur. Kemudian Nabi pun bercerita, hadis tazkirahnya. Kemudian Nabi pun mula bercerita tentang perjalanan roh, bahwasanya bila seorang itu telah hampir nyawanya nak keluar, nak berpisah di dunia ini, datanglah malaikat. Kalau orang mukmin, datanglah malaikat dengan muka yang berseri-seri, datang untuk menjemput roh. Malaikat maut datang untuk menjemput roh. Kemudian ada malaikat-malaikat rahmat yang akan membawa roh itu diiringkan di bawah naik ke langit. Panjang cerita hadis ini. Nabi cerita satu-satu. Roh keluar, kemudian dibawa naik ke langit, kemudian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala perintahkan supaya kembalikan ke bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah Taala kata, daripada tanah kami jadikan kamu, kepada tanah kami kembalikan kamu, nanti daripada tanah itu juga kami akan keluarkan kamu. Oleh kerana itu Allah Taala perintahkan kita ni dibawa balik ke bumi. Itu perjalanan yang Nabi cerita. Kemudian sampailah masuk dalam kubur, sampailah kepada datang malaikat munkar nakir. Panjang hadis itu Nabi cerita. Bila Nabi cerita di kubur, pada waktu mana? Waktu jenazah belum lagi dikebumikan. Pasal apa Nabi cerita? Dah ada tunggu, dah jenazah tak dikebumikan lagi, Nabi pun duduklah sambil cerita. Kan? Angin cerita. Sebenarnya gitulah kan. Dan jenazah tengah kubur. Maka Nabi cerita dalam keadaannya bagaimana? Nabi duduk. Sahabat dalam keadaan bagaimana? Sahabat semua duduk. Maka Nabi cerita. Maka atas alasan itu mungkin sebahagian daripada yang melakukan tazkirah di kubur itu mengambil contoh daripada hadis ini. Terserah sabana tazkirah, sabana talqin. Tetapi kalau ada seseorang mengatakan, saya tak mau talqin pasal dia itu salah, dia itu satu malam yang salah, bidah dan sebagainya, salah lah contoh. Tapi tak perlulah saya dah bagi dah alasan tadi kan. Oleh kerana itulah saya buat tazkirah. Kalau itu alasannya kan. Tapi kita baik sangka orang yang buat itu bukan tak mana sebagainya. Banyak sahabat-sahabat kita yang berfikiran terbuka pun dia tidak menyalahkan, tapi dia pilih untuk tazkirah tak masalah. Tapi kalau ada satu golongan yang memang menyalahkan takdir ini, sekarang itu kami tak buat, sebab itu kami tak buat tazkirah, baik ini nak ramah kan. Tazkirah yang Nabi SAW buat itu bukan dalam bentuk habis bumi baru berdiri bicara cakap semua, tak. Kubur masih lagi tengah proses penggalian, jenazah belum lagi masuk. Sementara jenazah dah masuk, Nabi ambil peluang untuk cerita itu. Kerana itu pula bila ditanyakan kepada ulama Saudi, ini ulama Saudi, kitab mereka Pak Mazhab saya sebut tadi, Imam Ibn Taymiyah saya dah sebut, Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala saya dah sebut. Habis itu memanglah sebahagian daripada sebahagian segelintir, saya tak sebut siapa, saya tak tahu siapa, sebab saya tak tahu siapa yang sebut, tapi saya ada dengar cerita
Saya ada dengar cerita berlaku perbalahan antara adik-beradik bila bapa mati atau mak mati, antara abang dan adik. Abang tak bagi talqin, adik nak talqin, ada bergaduh adik-beradik mereka. Tak seberhal mereka. Ada berlaku itu kan? Ada berlaku. Tak tahu, mungkin dia pegang kepada satu pandangan yang agak ketat barangkali. Jadi pandangan yang ketat tu ambil di mana? Wallahu a'lam. Cumanya sekat saya timbang, itulah ulama-ulama Saudi kalau tanya kepada mereka tentang talqin yang kita buat ini, mereka sebut seperti Ibn Bas rahimahullah taala dan Musa'ib rahimahullah taala, mereka menyebutkan, mereka katakan bahawa tentang talqin ini ada khilaf, tak hadisnya ada khilaf, mereka sebut tak khilaf, tetapi akhirnya mereka menyebut pandangan mereka adalah bid'ah. Itu ulama Saudi dan semua bid'ah. Tapi yang menariknya tentang tazkirah di kubur pula, apa mereka kata? Sama tuan-tuan, sama. Mereka kata bid'ah juga makan. Jadi dua-dua mereka hukum bid'ah. Baca talqin hukum bid'ah, membaca tazkirah di kubur dalam bentuk seperti sekarang, seperti bila dah ke bumi baru dibangun cakap semua. Bukan saya kata ulama Saudi, Syekh Utsaimin dan Ibn Bas rahimahullah taala dua-duanya mengatakan bid'ah juga kalau buat macam tu. Kan gitu. Jadi nak ceritanya kita sadaran siapa kalau kita mengikut talqin itu sebagai kita bid'ah. Kalau dia kata itu dia ikut dengan mazhab, saya katakan saya dah bentangkan. Mazhab mereka saya dah bentangkan. Kalau kita ulama Saudi, maka ulama Saudi dua-dua dia kata bid'ah. Tidak. Jadi oleh kerana itu tempuh dada tanya iman kita, tapi bid'ah itu tidaklah mereka menjelaskan maksud bid'ah yang mereka maksudkan itu adalah bid'ah itu bid'ah haram ataupun tidak. Wallahu a'lam lah. Dan mereka pun menukilkan dengan adil juga pandangan tentang khilaf ulama itu. Jadi apa yang saya nak jelaskan di sini, bahawasanya kalaulah berlaku. Mengapa saya rasa saya perlu sebut ini? Sebab saya ada mendengar kadang-kadang di kalangan adik-beradik pada bergaduh sebenarnya dulu tak berlaku. Sekarang pun tak banyak berlaku, tapi ada fase gelintir kecil. Jadi abang tak bagi adik macam talqin, abang tak bagi semua bergaduh. Pasal apa? Pasal kamu terpengaruh dengan pandangan yang ketat yang sehingga kamu menganggap apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kamu itu salah. Bila kamu menganggap salah, kamu merasakan kamu saja betul. Bila kamu merasakan kamu saja betul, sebenarnya asas yang kamu katakan betul-betul di mana, ulama mana yang kata. Jadi kalau ulama Saudi saya dah sebut tadi, dua-dua mereka katakan itu bid'ah, kan? Tapi nak kata bid'ah mutlak tidak, mereka kata. Kalau buat macam mana cara Nabi itu betul, dia kata. Macam mana sebelum nak bumi duduk dulu semang-semang cerita tu dapat. Tapi kalau buat dalam bentuk dah habis bumi baru berdiri dan bercakap macam khatib itu, itu kita tak dibuat itu. Kita berpandangan kita tak salah. Kau nak tazkirah kan, kau nak tazkirah tak salah. Tapi itu nak hakikatnya pandangan atau ulama Saudi telah bebas rahimahullah taala dan Ibn Musa'ib rahimahullah taala. Kalau nanti tuan-tuan besar kerana apa nanti baca talqin, anak tuan-tuan tahu kan tahu. Dia berapa dia berjalan, tuan-tuan kata dia baik tuan-tuan ke sini, dia belajar mungkin dia satu semua yang lain, tuan-tuan mati tuan-tuan tak ada nombor lagi dah. Kan? Jadi lalu abang kata buat gini, jangan buat. Kalau berlaku itu saya bersalah, nanti tu salah dulu, tu salah dulu mengalah dengan abang, tu salah dulu, tu salah bergaduh dengan abang, bila ada abang tak bagi tak buat lah. Tadi tu pula, dah abang balik ke semua itu pula. Tu dah nak macam nak talqin, kan nanti tunggu ustaz, kan nanti tunggu imam. Bukan nanti tunggu ustaz, kan nanti tunggu imam. Tunggu sampai habis dah balik ke semua, maka juga gua tu, ayah ingat ayah, la ilaha illallah, ayah ingat Muhammad Rasulullah. Cakap itu, dengar tak? Dengar. Malaikat munkar dan nakir itu dia tak datang. Malaikat setelah mana orang yang menghantar kubur itu semua telah beredar pergi. Jadi sampai setakat itu ya dulu sebagai sedikit awak bercetus fikiran lah. Terserahlah kepada kita bagaimana kita nak menentukan diri kita ini ilahi bagaimana caranya apabila kita meninggal dunia nanti, kerana yang akan menguruskan adalah waris kita, bukan diri kita. Kita tak ada apa-apa dah pada waktu itu.
Jadi sampai sekali dulu, mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan daripada pihak saya. Ada terkasar bahasa, tersilap tutur bicara, akhlak yang tidak baik. Mohon ampun dan maaf. Dan kita tutup di sini dengan tasbih ghafar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.